Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Selamat petang, salam pertemuan dalam program Hamba Ilahi bersama dengan saya Umar Aziz. Moga-moga pertemuan ini adalah pertemuan yang mendatangkan manfaat, yang mendatangkan ibrah dan pengajaran untuk saya dan setiap daripada kita. Saya nak raikan dahulu sahabat-sahabat yang berada di ruang komen. Ahlan Kak Sarina Abdul Rahman, Zimahdun, Hardi Suhaimi, Nurasia Ahmad, Salabia Saad, Zahara Alias, Haliza Irahman, Maryamah Zakaria, Ummi Zayahadi, Fauzan Muhammad, Ayahman, Ramlah Dasuki, Nurhayati Sulaiman, Syarina Uthman, Hani Nani, Tuan Nurahim Syarif, Nur Baiduri, Iza Salih, Syed Ahmad, Anita Maizan, Kamiza Muhammad Amil, Aminah Hitam, Fatimah Cik Abu Hassan bin Rushdi, Salina Muhammad Nur, Farida Manaf, Roslina Hamid, Nurazia Mukhtar, Jamilah Ihsan, Abu Hassan, Rosna Sharif, Razita Abdul Manaf, Zaliha Kamaruddin, Rodita binti Uthman, Nurul Hidayat, Nurhayati Yahya, Nazifah Abdullah, Syam Ahmad, Siraj Rusnah, Rafizah, dan juga Faridah Ismail serta Alungha, Razali Hashim dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Ahlan Rani Idris, Ninda Anis dan juga Ummi Akasha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Terima kasih kepada semua yang mendoakan. Moga-moga doa yang sama Allah kurniakan kepada sahabat-sahabat semua. Apa kata? Seperti biasa kita mulakan pertemuan kita dengan kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan ini adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'ai ila al huda wad dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Kita bertemu lagi pada program Hamba Ilahi di mana kita akan membaca daripada kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Di mana kita berada pada hari ini, mohon sebaik sahabat-sahabat untuk bantu catat. Kita berada pada program Hamba Ilahi siri yang ke-213. Alhamdulillah dah sampai pada siri yang ke-213. Moga-moga pada penghujung tahun tahun ini kita dapat mengkhatamkan ataupun pada awal tahun depan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berada pada muka surat 282, perenggan keempat yang terakhir. Kita berada pada muka surat 282, perenggan empat daripada bawah, empat yang terakhir berkenaan tentang kaifiyah tata cara solat jenazah. Adakah sahabat-sahabat jumpa? Yang biasa join selalunya dah ada tanda di bahagian buku dan lain-lain. Lalu hari ini kita berada pada muka surat 282, perenggan yang keempat terakhir daripada bawah. Kita dah baca perenggan pertama daripada bab yang ke-24. Kita masuk pada perenggan yang kedua, bab yang ke-24. Ahlan, terima kasih kepada yang bantu dorong komen. Saya tak perasan makluman. Adakah suara saya jelas? Adakah suara saya jelas?
mohon maklum balas daripada sahabat-sahabat, kalaulah ada seorang dua yang boleh bantu maklumkan bagaimana suara saya. Sebab saya tak perasan kalau ada yang kata komen jelas. Selalunya saya perasan mungkin saya terlepas pandang. Lalu ramai yang kata jumpa, terima kasih. Okey, lalu Abu Hasan bin Rushdi kata jelas, Iza Salib pun kata jelas. Kemudian Kak Serina dan juga Yaya Lia jelas. Zaliha Kamaruddin jelas. Okey, ramai yang kata jelas. Harapnya jelas, mudah-mudahan, insya-Allah. Okey. Lalu kata Imam Nawawi kena faham, kerana Imam Nawawi bukan sahaja seorang yang mahir dalam bidang hadis, tetapi beliau juga adalah seorang yang mahir dalam bidang fiqh. Lalu Imam Nawawi pada permulaan bab yang ke-24 ni banyak mengupas tentang permasalahan fiqh. Pada perenggan pertama, Imam Nawawi telah kupaskan berkenaan tentang hukum. Kalau kita perasan, kita dah baca semalam, hukum memandikan jenazah, hukum mengkafankan jenazah, dan juga hukum mengkubur serta mensolatkan jenazah. Apakah hukum untuk keempat-empat ini? Imam Nawawi dah terangkan, ianya adalah fardu kifayah. Bila disebut fardu kifayah, berapakah minima bilangan orang supaya terangkat kewajipan kefarduan daripada baki orang yang berada di kampung? Maka dibawa semalam 4 pendapat, dan pendapat yang paling benar adalah seorang mencukupi. Kalaulah seorang sahaja yang memandikan jenazah, seorang sahaja yang mengkafankan jenazah, seorang sahaja yang mensolatkan jenazah, seorang sahaja yang pada waktu itu mengkebumikan jenazah, terangkat kefarduan itu daripada yang lain. Tetapi lagi ramai lebih elok dan sebagainya. Maka ini adalah perenggan pertama yang kita dah belajar. Pada perenggan hari ini kita nak belajar apa pula? Masih lagi permasalahan fiqh. Kalau kita perasan riwayat 282, muka surat 282 banyak berkisar tentang permasalahan fiqh. Seterusnya, Imam Nawawi menyebut kaifiyah ataupun cara. Sebentar saya buka kitab yang asal dan juga kitab Al-Futuhatur Rabbaniyah oleh Ibnu Allan. Ahlan. Sambil itu mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, ajak yang lain, tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat, insya-Allah. Kata Imam Nawawi, wa amma kaifiyatu hadhihi salah. Adapun tata cara, kaifiyah solat ini, iaitu solat jenazah. Maka kata Imam Nawawi, adapun caranya adalah fahiya an yukabbira 4 takbirat wala budda minha. Kata Imam Nawawi, maka harus ataupun mesti untuk bertakbir sebanyak 4 kali. Lalu perbahasan yang kedua, perbahasan yang kita nak belajar pada petang ini adalah berkenaan tentang takbir sebanyak 4 kali. Lalu apakah hukum dia? Adakah ianya sunat ataupun sebaliknya? Lalu kata Imam Nawawi, wala budda minha, dan tidak mesti dengan 4 takbir. Wala budda minha. Dekat sini tak disebut. Sahabat-sahabat boleh tambah. Selepas 4 kali, dalam kitab yang asal Imam Nawawi menulis wala budda minha, dan tidak mesti dengan 4 kali takbir. Itu terjemahannya. Lalu sahabat-sahabat boleh tambah di situ, dan tidak wala budda, dan tidak mesti, dan tidak mesti dengan 4 kali takbir. Okey, dia mesti dengan 4 kali takbir. Lalu kata Imam Nawawi, solat jenazah itu mestilah dengan 4 kali takbir. Adapun daripada sudut jemaah tidak syarat. Boleh solat jenazah seorang-seorang. Sebab itu kita dah belajar semalam, kalaulah hanya ada seorang sahaja solat jenazah, maka mencukupi, terangkat fardu kifayah itu daripada seluruh ahli kampung yang lain. Maka daripada sudut adakah mesti berjemaah? Tidak. Boleh solat seorang-seorang, tidak ada masalah.
Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala seterusnya, fa in akhalla biwahidah lam tasih salatuh. Kata Imam Nawawi, apabila satu takbir tidak dilakukan, sebab Imam Nawawi kata mesti dengan 4 takbir, maka Imam Nawawi mula terangkan apakah maksud dengan mesti tadi, fala budda minha, apakah maksud dengan mesti. Lalu kalaulah seseorang itu dia tak cukupkan 4, contohnya dia buat 3 sahaja, adakah sah solat jenazahnya? Maka kata Imam Nawawi, maka solatnya adalah tak sah. Fala tasih, maka solatnya adalah tak sah, bukan lagi batal tetapi tidak sah. Maka solatnya tidak sah. Batal itu dalam kurungan tidak sah. Tak sah kalau 3 kali takbir je, dia mesti dengan 4 kali takbir. Bagaimana pula kalau lebih? Kata Imam Nawawi, wa in zada khamisah. Kata Imam Nawawi, apabila ditambah 1 lagi takbir, dalam kurungan takbir kelima, kalaulah dia buat 5 kali takbir, bukan kurang maka tak sah, tetapi dia tambah ekstra, maksudnya dia buat lebih, apakah hukum dia? Maka di sini bermulanya Imam Nawawi membawa 2 pandangan, supaya pada waktu itu kita lebih jelas. Kata Imam Nawawi, apabila ditambah 1 lagi takbir dalam kurungan iaitu takbir kelima, maka menurut para ulama daripada kalangan kami, iaitu para ulama Syafi'iyah, ada 2 pendapat. Kalaulah dia lebih daripada 4, dia buat 5 takbir, bukan 4 dah, 5. Ada 2 pendapat. Pendapat yang paling asah, yang paling benar adalah solatnya tidak batal, solatnya tak batal. Lalu apakah makmum perlu buat? Nanti dia akan terangkan pada perenggan berikut. Lalu kita kena faham, kalaulah imam dia solat dengan 5 kali takbir, 5 kali takbir, adakah batal? Adakah makmum mesti ikut kalau dia perasan, ataupun tak perlu ikut? Maka itu dibahaskan kemudian. Cuma kita kena ingat, kalaulah imam angkat 5 kali takbir, maka tak batal. Itu pendapat yang paling kuat. Okey. Walaupun menjadi makmum, maksudnya imam tak batal, makmum pun tak batal, dan imam bertakbir untuk kali kelima, tak batal. Maka itu pendapat yang paling kuat. Lalu bagaimana pula pendapat yang kedua, muqabilul asah? Kata Imam Nawawi, maka jika, apabila kita kena tambah di situ maka jika apabila kita katakan bahawa takbir kelima membatalkan solat, sahabat-sahabat boleh take note, ini adalah pandangan yang kedua. Pandangan pertama tak batal, imam tak batal, makmum tak batal, kalaulah tambah lagi 1. Pandangan yang kedua, kalaulah kita kata batal, ini pandangan kedua, dia sedang terangkan, maka jika apabila kita katakan bahawa seseorang yang angkat 5 kali takbir membatalkan solat, ini pandangan kedua, maka apa yang makmum harus buat? Maka makmum mesti mufarakah, meninggalkan imam. Makmum mesti pada waktu itu, imam angkat takbir kali kelima, pendapat yang paling kuat tak batal. Tetapi kalaulah ada seseorang itu dia kata tak, aku pilih pendapat yang kata batal berdasarkan dalilnya dan sebagainya, maka pada waktu itu dia mesti sebagai makmum berpisah daripada imam. Dia tak boleh ikut. Sebab kalaulah dia masih ikut imam, seperti mana batalnya solat imam kerana 5 kali takbir solat jenazah, maka pada waktu itu dia punya solat pun batal. Ini kalau ikut pendapat kedua. Tetapi kalaulah kita ikut pendapat yang diberikan fatwa yang muktamad, maka pada waktu itu tak batal. Imam tak batal, makmum pun tak batal. Okey, adakah jelas? Bolehkah saya teruskan? Saya minta maaf bila bahagian fiqah ini kadang-kala saya kena perlahan, risau ada yang terlepas pandang ataupun ada yang tidak faham. Lalu adakah jelas? Mohon maklum di ruang komen, adakah saya boleh teruskan berkenaan tentang takbir kelima? Lalu pendapatnya adalah tak batal, makmum dan imam. Tetapi kalaulah ada yang kata batal, maka pada waktu itu dia kena cepat-cepat pisah daripada imam, dan itu adalah pendapat yang kedua. Okey, jelas. Jom kita teruskan. Okey. Apabila kita memilih pendapat yang asah tadi, yang benar, kata Imam Nawawi, kita berada pada perenggan yang ketiga dah.
Okey, kata Imam Nawawi, apabila kita kembali pada pendapat yang pertama tadi, pendapat yang kedua, kalaulah dikata batal, cepat-cepat kena mufarakah, tinggalkan imam. Tetapi itu sekadar dikongsikan pendapat, tak diamalkan dengan pendapat yang kedua. Okey, jom kita patah balik pada pendapat yang pertama, iaitu tak batal. Imam dan makmum tak batal. Kata Imam Nawawi, apabila kita memilih pendapat yang lebih benar, iaitu dalam bahasa Arab asah, bukan dalam bahasa Arab, dalam istilah fiqh mazhab Syafi'i dipanggil asah. Lawannya adalah muqabilul asah, itu daripada sudut perbincangan fiqh. Lalu apabila kita memilih pendapat yang kuat, yang benar tadi, yang asah, bahawa imam tak batal, makmum tak batal, lalu sahabat boleh tulis, apabila kita memilih pendapat yang lebih benar, iaitu tidak batal solat, tulis atas tak batal solat itu imam dan makmum. Maka makmum tidak meninggalkan imam sebab tak batal. Kenapa dia nak mufarakah? Maka makmum tak perlu untuk tinggalkan imam. Dia tak perlu mufarakah dengan imam. Tetapi tidak boleh mengikutinya sesuai dengan pendapat yang paling benar dan masyhur. Maka walaupun tak batal, tapi kalaulah dia tahu ini takbir kelima, jangan pula dia ikut imam. Jangan diikut imam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu disebutkan di sini. Okey, fa in Allahumma salli wa in qulna bil asah innaha la tabtul lam yufariqhu wa la yutabi'uhu ala sahihil masyhur. Lalu situasi kembali kepada situasi yang kata tak batal, dan itu pendapat yang paling kuat. Makmum, saya nampak imam angkat takbir jenazah yang kelima. Jadi pada waktu itu adakah perlu saya mufarakah? Tak perlu. Sebab tidak membatalkan solat. Walaupun tak membatalkan solat makmum, adakah makmum perlu untuk ikut imam takbir kelima? Tak perlu. Itu pendapat yang paling kuat. Di sini juga ada dua pandangan. Bahawa bila kita kata tak batal, maka adakah makmum perlu ikut imam punya takbir kelima? Maka di sini Imam Nawawi terangkan, maka makmum tidak meninggalkan imam, tetapi tidak boleh ataupun tidak perlu, kena tambah boleh ataupun perlu, tidak boleh mengikutinya, itu adalah imam. Tak boleh ikut imam. Sebab itu takbir kelima, solat jenazah hanya 4 takbir, sesuai dengan pendapat yang paling benar dan masyhur. Walaupun tak batal, jangan ikut imam pada takbir kelima. Okey. Ada juga pendapat yang lemah daripada sebahagian ulama daripada kalangan kami, iaitu ashabus Syafi'i, bahawa makmum tetap kena ikut imam. Lalu itu pandangan yang tidak kuat. Bahawa ada yang kata, kalaulah kita kata tak batal, maka kena ikut. Makmum tetap kena ikut imam pada takbir kelima, walaupun dia tahu dah cukup 4 takbir. Tetapi pendapat yang paling kuat kata jangan ikut. Maka kita dah selesai. Lalu perbahasan yang pertama adalah apabila kita dah faham bahawa takbir solat jenazah mesti 4. Lalu kalaulah kurang, maka tak sah solat dia. Kalaulah lebih, maksudnya dah cukup 4 tapi dia tambah ekstra, maka pada waktu itu ada dua pendapat. Satu batal, satu kata tidak batal. Kalaulah kita kata batal, makmum tu kena mufarakah, kena tinggalkan imam sebab batal solat imam. Maka kalau dia tak berpisah, solat dia pun batal. Itu pendapat yang tidak diberikan fatwa, tidak diamalkan. Okey. Dan apabila kita kata bahawa takbir yang kelima tu tak membatalkan, maka makmum sekarang bagaimana? Dia kena ikut angkat takbir kelima ataupun tak? Pun ada dua pandangan. Pandangan yang kuat kata tak perlu ikut. Okey. Pandangan yang lemah kata kena ikut. Okey, sekarang timbul persoalan ketiga, bahawa kalaulah makmum tu tak ikut, imam dah angkat takbir kelima, Allahu Akbar, makmum ni nak kena buat apa? Kalaulah dia tak perlu ikut, adakah dia perlu pada waktu itu bagi salam, ataupun pada waktu itu dia perlu tunggu imam? Ada kedua-dua pandangan. Kata Imam Nawawi, apabila kita memilih pendapat bahawa makmum tidak perlu mengikuti imam, tak boleh ikut imam, maka timbul soalan, maka apakah makmum perlu menunggu untuk mengucapkan salam bersama imam,
ataupun dia bagi salam sendiri. Sebab imam sedang angkat takbir, Allahu Akbar, takbir solat jenazah yang kelima. Maka saya sebagai makmum ni, adakah tak boleh ikut ni, sebab kita dah belajar tak boleh ikut. Adakah kita pada waktu tu tunggu? Jadi kita pun pada waktu tu tunggu. Kita tak angkat takbir kelima, tapi kita tunggu waktu berdiri. Sebab tak ada tasyahud, kita pun tunggu. Ataupun pilihan yang kedua, kita pada waktu tu cepat-cepat bagi salam. Sebab dah cukup 4 kali takbir. Maka mana satu yang lebih afdal? Dua-dua boleh sebenarnya. Kata Imam Nawawi, ada 2 pendapat. Dua-dua boleh. Pendapat yang paling asah, yang paling benar, yang paling kuat adalah makmum perlu menunggu imam. Lalu dia pun tunggu. Dia jangan angkat takbir kelima, tapi dia tunggu. Dia tunggu. Pada waktu tu dia doalah untuk si jenazah tadi. Doalah apa-apa doa berulang kali. Okey, imam dah angkat takbir kelima. Imam pun dia buat sesuatu. Makmum ni tunggu. Bila imam bagi je salam, makmum ni pun bagi salam. Itu yang paling afdal, yang paling pendapat yang paling kuat. Okey. Lalu sebab itu kata Imam Nawawi, yang paling asah adalah makmum menunggu untuk mengucapkan salam bersama imam. Pembahasan masalah ini telah saya jelaskan secara terperinci menurut dalil-dalilnya. Nak tahu dalilnya bagaimana? Maka boleh rujuk kepada Syarhul Muhadzab yang telah ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dah selesai. Okey, adakah sahabat-sahabat jelas? Yang mungkin baru join, mungkin tak berapa jelas. Tapi adakah yang daripada awal join, adakah jelas? Mohon maklum di ruang komen. Mohon maklum di ruang komen. Lalu ada beberapa perbahasan sebenarnya kalau kita perasan, tetapi ianya saling berkaitan. Lalu Imam Nawawi sengaja nak bawakan apa pandangan-pandangan yang kedua supaya kita nampak cara para ulama mengambil dalil, beristidlal daripada sesuatu permasalahan. Okey. Adakah jelas? Adakah boleh saya teruskan pada perenggan seterusnya ataupun makin keliru ataupun makin pening? Okey, jelas, alhamdulillah. Saya minta maaf kalaulah penerangan saya tidak berapa baik. Okey, jelas. Sekarang ni kita mula masuk berkenaan tentang takbir. Tentang takbir. Lalu kita dah belajar takbir tu mesti 4. Kalaulah kurang, apa keadaan dia? Kalaulah lebih, bagaimana keadaan dia? Makmum kena buat apa? Kita semua dah jelas. Semua dah jelas. Okey. Maklumlah, kadang-kala kita solat jenazah jarang. Kadang-kala kita solat jenazah jarang. Lagi-lagi waktu COVID ni, kebanyakan jenazah COVID hospital yang uruskan. Maka lagilah kita jarang untuk solat. Kadang-kala lupa. Okey. Lalu ramai yang kata jelas, syukur, alhamdulillah. Moga Allah berikan pemahaman kepada saya dan juga setiap daripada kita. Allah kurniakan kita dengan ilmu yang bermanfaat, insya-Allah. Okey, jom kita terus tentang takbir pula. Kata Imam Nawawi, disunnahkan untuk mengangkat takbir. Lalu disunnahkan angkat takbir. Lalu tak wajib. Yang wajib 4 kali itu adalah sebutan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebutan tu yang rukun. Sebutan itu yang mesti. Sebutan Allahu Akbar. Adapun angkat tangan sunat, sama macam solat fardu. Solat fardu yang rukun adalah sebutan Allahu Akbar. Itu kita dah belajar panjang lebar. Dan mengangkat tangan itu yang sunat. Adakah sunat angkat tangan untuk solat jenazah juga? Maka dalam mazhab Syafi'i, ya. Kata Imam Nawawi, disunnahkan untuk mengangkat tangan bersama pada setiap takbir. Bila kita takbir je sunnah angkat tangan. Tak wajib. Yang wajib adalah sebutan Allahu Akbar. Allahu Akbar, takbir pertama. Allahu Akbar, takbir kedua. Allahu Akbar, takbir ketiga. Begitu juga takbir keempat. Okey. Lalu tangan tu sampai mana? Tangan tu bagaimana? Kata Imam Nawawi, kami takkan ulang balik. Sedangkan sifat, maksudnya cara untuk mengangkat takbir, menyebut takbir, sunnahnya bagaimana, perkara yang boleh membatalkan takbir itu bagaimana, dan segala hal yang berkaitan dengan takbir sama dengan penjelasan yang telah disebutkan pada bab sifat solat dan zikir-zikirnya. Kita dah belajar dah. Cuma kita kena ulang kaji. Lalu sahabat-sahabat catatkan rujuk muka surat 117 hingga 118. Kena rujuk balik. Kita dah belajar.
Lalu kadang-kala bila lagi banyak kita belajar, kadang-kala lagi banyak kita lupa. Tetapi biasa, lupa tu adalah biasa. Lalu cumanya sekarang ni bezanya bila kita dah belajar, kalaulah kita ada sesuatu kemusykilan, kita tahu nak rujuk kat mana. Itu yang penting. Macam kebanyakan doa dalam kitab Al-Azkar, tak semua kita boleh ingat. Tetapi kalaulah ada orang tanya ataupun kita ada kemusykilan, apakah bacaan sunnah waktu ziarah orang sakit, maka kita tahu, oh saya tahu nak rujuk kat mana. Apakah cara untuk takbiratul ihram, kita tahu nak rujuk kat mana. Itu bezanya bila kita ada rujukan belajar ataupun pada waktu itu sekadar mendengar. Sebab kalau sekadar mendengar, kita tak ada rujukan, kita tak buat dhabit, kita tak buat tulisan, maka susah untuk kita rujuk bila kita lupa ataupun kita perlukan dia. Sebab kita bukan seperti para ulama yang terdahulu, mereka dengar dah tak lupa-lupa. Lalu kita nak rujuk balik bila? Kat mana? Kata Imam Nawawi, rujuk balik pada muka surat 117 dan 118. Saya maklumkan, nanti rujuk di situ. Bermula daripada muka surat 117, perbahasan tentang takbir. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, lalu kita dah selesai dah tentang takbir. Bacaan di antara takbir-takbir ni nak baca apa? Maka Imam Nawawi mula terangkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Zikir-zikir yang dibaca pada solat jenazah di antara takbir-takbir itu adalah seperti berikut. Kata Imam Nawawi, wa ammal adhkarul lati tuqalu fi salatil janazah baina takbirah, maka seperti berikut. Kata Imam Nawawi, fayaqra'u ba'da takbiril ula al-Fatihah, maka Allahumma salli ala sayyidina, maka pada takbir pertama membaca surah Al-Fatihah. Bila angkat dia takbir, Allahu Akbar, baca surah Al-Fatihah. Maka kejap lagi akan timbul persoalan, maka adakah sunat nak baca doa iftitah? Satu, kerana hanya disebut baca Fatihah. Adakah sunat nak baca a'udzubillah seperti mana solat fardu? Yang mana kalau kita dalam solat fardu sunnah baca a'udzubillah dan juga doa iftitah. Yang ketiga, adakah sunnah membaca surah selepas daripada Al-Fatihah? Adakah sunnah? Saya minta izin untuk minum. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Maka itu persoalan yang ada. Adakah sunnah? Okey. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Imam Nawawi akan sentuh bab tu. Lalu rakaat takbir pertama hanyalah doa hanyalah surah Al-Fatihah. Kata Imam Nawawi, Allah wa ba'da tsaniyah yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan selepas takbir kedua membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu takbir kedua. Okey. Kemudian selepas takbir ketiga berdoa untuk jenazah. Berdoa untuk jenazah. Maka itu yang ketiga, berdoa untuk jenazah. Sebentar. Okey. Wal wajib, dan yang digalakkan, doa ni tidaklah wajib, dan yang ditekankan daripada doa ini, apakah nak doa bagaimana? Adakah mesti Allahumma ighfir lahu? Adakah mesti Allahumma arhamhu? Kata Imam Nawawi, wal wajib minhu ma yaqa'u alaihi ismud doa, dan yang ditekankan dan yang wajib adalah apa jua yang termasuk dalam kategori doa. Apabila ni kena gariskan, terjemahan dia bukan apabila, tetapi apa jua. Kena betulkan terjemahan pada perenggan kedua, muka surat 283 ni. Kata Imam Nawawi, nak doa apa? Doa apa-apa pun boleh. Kalaulah kita tak tahu nak doa apa takbir ketiga, Rabbana atina fid dunya hasanah pun boleh. Kalaulah kita tak tahu nak doa apa, pada waktu tu baca ihdinas siratal mustaqim dengan niat doa. Walaupun tu untuk kita, bukan untuk jenazah secara khusus. Kerana bila disebut doa pada yang ketiga, tak semestinya Allahumma ighfir lahu, tak semestinya Allahumma arhamhu. Itu yang sebaiknya. Tetapi kata Imam Nawawi, bila disebut pada takbir yang ketiga doa, wal wajibu minhu ma yaqa'u alaihi ismud doa, dan yang ditekankan pada takbir ketiga, yang yang diwajibkan pada takbir ketiga adalah adalah apa jua
apa jua yang termasuk dalam kategori doa, kena tambah apa jua yang, lalu saya terlupa tadi, apa jua yang termasuk dalam kategori doa, walaupun bukan doa kepada jenazah secara khusus. Tapi kalaulah kita dah biasa solat jenazah, selalunya kita dah hafal. Tak hafal bahasa Arab, sekurang-kurangnya bacalah dalam hati bahasa Melayu. Ya Allah, ampunilah jenazah, ampunilah jenazah, ampunilah jenazah, dan sebagainya. Okey, takbir keempat. Sedangkan setelah takbir keempat, tidak diwajibkan zikir apa pun. Sebab itu, pada sebahagian tempat dia terus bagi salam pada takbir keempat. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia terus bagi salam. Sebab pada takbir yang keempat, tidak diwajibkan, tidak ditekankan bacaan apa pun. Lalu, rakaat pertama Fatihah. Rakaat yang kedua selawat. Rakaat pula takbir. Takbir yang ketiga doa. Apa pun doa. Walaupun tidak ada secara khusus untuk jenazah. Dan yang keempat, tidak ada sebarang doa secara khusus ataupun penekanan doa secara khusus. Nak doa boleh, nak bagi salam pun boleh. Namun, kata Imam Nawawi, pada takbir yang keempat, dianjurkan, digalakkan untuk membaca zikir yang saya akan bawakan nanti. Bagus baca juga doa pada takbir yang keempat. Tapi kalaulah tak baca, tak mengapa. Okey, sekarang ni kita mula kembali pada takbir pertama. Lalu tadi dah selesai. Adakah sahabat-sahabat jelas? Yang pertama Fatihah. Kemudian yang kedua selawat. Yang ketiga adalah doa. Apa pun doa. Yang keempat tak baca pun tak apa, tetapi digalakkan untuk baca, yang Imam Nawawi akan terangkan kemudian. Lalu itu secara ringkas. Detailnya bermula daripada sini. Lalu kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, maka pada takbir pertama tentang Fatihah tadi, kata Imam Nawawi, para ulama yang seangkatan dengan kami berbeza pendapat tentang sunnah 3 perkara berikut. Sebab itu kita boleh catat. Tentang sunnah yang pertama, membaca a'udzubillah. Lalu pada ta'awuz maksudnya membaca a'udzubillah. Sebab hanya disebut Fatihah. Adakah sunat baca sebelum Fatihah? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kalaulah solat biasa sunnah, cumanya dibaca dengan perlahan. Bagaimana solat jenazah? Maka itu yang pertama. Adakah sunnah membaca ta'awuz, a'udzubillah? Lalu atas ta'awuz tu kita letakkan nombor 1 supaya kita nampak ini yang nak dibincangkan. Dan yang kedua, doa iftitah. Lalu letakkan nombor 2 kecil. Lalu adakah doa iftitah sunnah pada takbir pertama? Dan yang ketiga, sebelum membaca Fatihah. Dan yang ketiga, dan surah setelah Al-Fatihah. Letakkan atas surah tu nombor 3. Lalu sekarang ni kita nak bincangkan pada takbir pertama 3 benda ni. Kita dah tahu mesti baca Fatihah. Tetapi adakah 3 benda ini boleh dibaca kalau nak? Ataupun pada waktu tu memang tak disunatkan? Inilah perbahasannya. Maka Imam Nawawi mula menerangkan. Apa kata Imam Nawawi? Ada 3 pendapat dalam masalah ni. Ada 3 pendapat. Lalu kita belajar ketiga-tiga. Pendapat yang pertama, hukumnya sunnah, kena tambah, tak diterjemahkan al-jami' kesemuanya. Sunnah membaca ketiga-tiga. Ini pendapat pertama, tetapi tak kuat. Sebab itu tak diamalkan. Maka membaca membaca a'udzubillah sunat, membaca doa iftitah sunat, membaca surah selepas Fatihah sunat. Ini pendapat pertama, sunnah. Tetapi pendapat ni tidak diamalkan. Pendapat yang kedua, hukumnya tidak sunnah kesemuanya. Kena tambahkan juga perkataan kesemuanya. Sebab dalam kitab bahasa Arab, Imam Nawawi tulis dengan perkataan al-jami' kesemuanya. Okey, pendapat yang ketiga. Ini yang paling benar, ini yang paling kuat, dan ini yang diamalkan. Apakah dia? Pendapat yang ketiga, dan ini yang paling benar, disunnahkan hanya membaca ta'awuz sahaja. Lalu pada takbir pertama, selain Fatihah yang mesti baca, yang sunat tambahan adalah membaca a'udzubillah. Lalu bila kita angkat takbir pertama, Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Itu je yang sunnah. Fatihah memang mesti baca, ianya wajib. Tetapi yang sunat adalah membaca
a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Okey. Seterusnya kata Imam Nawawi, dan bagaimana pula doa iftitah? Doa iftitah tak perlu baca, tak sunat. Dan surah selepas Fatihah pun tak perlu baca, tidak sunnah. Mereka semua sepakat akan sunnahnya membaca amin. Lalu takbir pertama baca a'udzubillah, baca al-Fatihah dan sebut amin perlahan. Amin. Sebab solat jenazah tak ada dengan suara yang pada waktu itu kuat. Maka pada waktu itu ketiga-tiga ni pada takbir pertama. Lalu kita dah selesai dah takbir pertama. A'udzubillah sunat, al-Fatihah wajib, dan yang ketiga amin walaupun baca sendiri. Maka ini 3 perkara yang mesti dia buat pada takbir pertama. Yang lain-lain tu Imam Nawawi kongsikan dia punya pendapat-pendapat yang kedua dan seterusnya. Apakah dalilnya? Maka Imam Nawawi membawa dalil. Apakah dalilnya? Kata Imam Nawawi, wa rawaina fi sahihil Bukhari an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dan kami telah meriwayatkan dalam sahih Bukhari daripada sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Apa kata Abdullah bin Abbas? Bahawa dia melakukan solat jenazah. Pada waktu itu dia membaca Al-Fatihah dan kemudian beliau mengatakan, agar kalian tahu bahawa ini adalah sunnah. Sunnah di sini bukan maksud sunnah hukum, apa sunnah makruh wajib, tidak. Sunnah di sini maksudnya adalah amalan Nabi SAW. Lalu Abdullah bin Abbas tak sebut doa iftitah. Abdullah bin Abbas tak sebut surah selepas Al-Fatihah. Maka pada waktu itu hanya Al-Fatihah yang disunatkan, yang mesti untuk dibaca. Sebab itu kata Imam Nawawi, perkataan Abdullah bin Abbas bahawa itu adalah sunnah sama seperti perkataan para sahabat lain, termasuk daripada sunnah demikian dan demikian. Maksud sunnah ini adalah cara Nabi, bukanlah maksud sunnah yang mana pada waktu itu kalaulah tinggal tak ada apa-apa. Tidak, sebab Fatihah mesti kena baca. Bukanlah maksud sunnah begitu. Okey, disebutkan dalam Sunan Abu Daud, sesungguhnya itu termasuk daripada sunnah sehingga memiliki konteks marfu'. Apakah maksud marfu'? Walaupun Abdullah bin Abbas tak sebut nama Nabi dalam hadis, tetapi hukumnya pada waktu itu dikira marfu' kerana para sahabat takkan buat sesuatu yang baginda Nabi SAW tidak buat, lagi-lagi bila para sahabat sebut ini adalah daripada sunnah. Maka ini adalah berkenaan tentang takbir pertama. Baru selesai takbir pertama. Saya sebenarnya nak baca sampai habis muka surat seterusnya, tetapi masa tidak mengizinkan. Adakah sahabat-sahabat belajar sesuatu ataupun berat sangat? Saya harap tak berat. Saya cuba baca perlahan mungkin, saya cuba terangkan berkali-kali. Saya harap dapat membantu supaya lebih jelas kalaulah kita menghadapi situasi ketika mana solat jenazah. Dalilnya pun kita belajar daripada hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ahlan-ahlan kepada yang kali pertama join, mungkin kalaulah ada yang ingin untuk membuat pembelian kitab Al-Adhkar, boleh sahaja tekan link yang berada di ruang komen. Mudah-mudahan dengan adanya kitab, maka mudah untuk kita dhabit ataupun kita tandakan sesuatu yang perlu, seperti terjemahan yang perlu diperjelaskan dan sebagainya. Terima kasih kepada semua. Mohon jasa baik untuk bantu share, kongsi, sebarluaskan kepada yang belum. Dalam masa yang sama, kepada sahabat yang kali pertama join, jemput join Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Kerana setiap malam kita ada kongsi 1-2 cerita daripada kisah para sahabat Nabi SAW di Telegram channel Kuliah Umar Aziz. InsyaAllah jemput kepada yang berkelapangan pada malam ini jam 9 malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih semua.